Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratina Kirana binti Azlan dari kelas TSI5A akan membentangkan tajuk aplikasi kaedah fiqh dalam produk pengguna berasaskan haiwan. Seperti kita tahu, Islam merupakan agama yang syurga ataupun agama yang sempurna yang menyediakan peraturan dan garis panduan dalam semua aspek kehidupan manusia. Matlamat utama peraturan dan garis panduan dalam Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia, iaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta bagi menjamin kesejahteraan hidup di dunia atau di akhirat. Persoalan halal haram ni terutama daripada segi pemakanan dan pembuatan menjadi isu yang cukup sensitif dan sangat ditekan dipandang berat oleh rakyat di Malaysia. Perihal haram ini bukan sahaja isu sensitif, malah ia juga dilihat sebagai isu yang tidak diboleh pertikaikan. Hanya adalah kerana pemilihan makanan yang halal adalah satu kewajipan dan satu ketundukan dan ketaatan kepada Allah SWT. Jadi dasar utama yang telah ditetapkan oleh Islam ialah semua yang dicipta oleh Allah SWT adalah halal dan harus berdasarkan Al-Qadrawi, dan hanya terdapat sebilangan kecil dalam Al-Quran dan hadis mengenai larangan, manakala apa-apa sahaja yang tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis itu adalah halal dan dibenarkan. Seterusnya kita pergi kepada definisi produk pengguna. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan produk pengguna? Produk pengguna ni ataupun nama lain ni juga disebut sebagai barang akhir adalah produk yang dibeli oleh individu atau isi rumah untuk keperluan peribadi. Dengan kata lain, produk ni adalah barang yang dibeli untuk dimakan oleh pengguna. Penggunaan kulit dan bulu haiwan dalam penghasilan pakaian atau barang yang dijual kepada umat Islam perlu selaras dengan agama itu. Menurut Portal Rasmi Fatwa Malaysia, satu garis panduan membabitkan isu ini sudah dikeluarkan bagi membantu JAKIM membuat pengesahan halal terhadap produk berasaskan kulit dan bulu haiwan. Garis panduan itu merangkumi isu halal, hukum syarak dan najis. Halal dibenarkan hukum halal merujuk kepada perkara yang dibenarkan hukum syarak selain tidak dikenakan azab bagi mereka yang melakukan. Istilah hukum syarak adalah perintah Allah membabitkan perbuatan orang mukallaf secara tuntutan, pilihan atau ketetapan, ataupun nama lainnya al-wadu'. Menurut Perundangan Malaysia pula, hukum syarak adalah undang-undang Islam sama ada mengikut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali atau Hanafi yang dipersetujui atau diperakui oleh Yang di-Pertuan Agong untuk dikuasakan di wilayah persekutuan. Pada masa yang sama, Raja atau Sultan boleh menguasakan undang-undang itu mengikut negeri masing-masing berdasarkan fatwa yang disahkan oleh JAKIM yang membabitkan isu ini. Seterusnya mari kita berkenalan dengan definisi istihalah. Apakah yang dimaksudkan dengan istihalah? Istihalah ni daripada perkataan yang berasal daripada hala yang bermaksud taghayyara, iaitu sesuatu yang berubah atau bertukar kepada yang lain, dan perubahan itu berlaku akibat dipindah daripada suatu tempat kepada suatu tempat lain atau dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Pada dasarnya istihalah ni mempunyai dua makna. Pertama, sesuatu yang mustahil berlaku, dan yang kedua, perubahan sesuatu daripada bentuk dan sifatnya yang asal. Jadi bagaimana pula pandangan istihalah ni dari perspektif fiqh? Dalam perspektif fiqh, makna kedua tadi lebih bertepatan dengan pengertian istihalah sebagai suatu proses melibatkan pemindahan, iaitu tahawul, dan perubahan ataupun taghayyur sesuatu daripada sifat asalnya. Satu lagi yang penting dalam istihalah ni adalah istilah yang bermaksud percampuran sesuatu benda dengan yang lain sehingga melupuskan semua sifat dan kriteria benda asal seperti warna, bau dan rasa. Contohnya seperti campuran setetes arak atau susu ke dalam sebaldi air. Jadi para fuqaha silam ni tidak memberikan definisi istihalah ni dalam suatu terma yang khusus. Maksudnya dia tak khususkan istihalah punya definisi tu. Sebaliknya ia dihuraikan sebagai satu proses perubahan yang berlaku terhadap benda najis seperti arak bertukar menjadi cuka, dan jis yang dibakar menjadi abu, darah kijang menjadi kasturi, dan kulit binatang yang disamak. Jadi beberapa gambar istihalah telah dikemukakan dalam mazhab berikut. Kalau mazhab Hanafi, perubahan benda najis dan pertukaran iaitu inkilab hakikat asalnya kepada hakikat yang lain, seperti arak berubah menjadi cuka, babi menjadi garam, dan najis air menjadi debu. Kalau mazhab Maliki, perubahan semua sifat najis kepada sifat-sifat lain yang berbeza dan perubahan nama kepada nama lain. Mazhab Syafi'i, perubahan ke semua sifat benda najis sehingga menjadi sifat lain seperti hilang sifat mabuk daripada arak dengan proses pencukaan. Dan mazhab Hambali, perubahan sifat yang terdapat pada suatu benda berdasarkan keterangan di atas. Istihalah ni jauh berbeza daripada pengertian bahasa. Jadi dapat dirumuskan bahawa istihalah ni adalah suatu proses mutakhir terhadap benda-benda haram atau najis yang berubah semua bentuk dan sifat pengharamannya melalui perubahan warna, rasa dan bau sehingga terhasil
benda baru yang berbeza daripada sebelumnya. Jadi sekian sahaja daripada saya menyerahkan pembentaangan seterusnya kepada sahabat saya yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pembentang kita yang pertama. Saya Hasif Luqman bin Syahrudin daripada DPHU 5B, dan saya akan menerangkan tentang penerimaan istihalah dalam produk pengguna. Baiklah. Para fuqaha menerima aplikasi istihalah khususnya dalam mengharuskan cuka yang berubah daripada arak secara semula jadi dan kulit haiwan yang disamak selain anjing dan babi. Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah menerima fungsi istihalah secara meluas terhadap semua benda najis dan muharramat. Fuqaha Syafi'iyah dan Hanbaliyah berpendapat sebaliknya. Perbezaan pendapat tersebut telah menyebabkan perbezaan hukum kesucian benda-benda bernajis yang berubah seperti bangkai, anjing dan babi yang menjadi garam, abu yang berasal daripada pembakaran najis yang ditanam dalam tanah sehingga hilang kesannya. Seterusnya, terdapat dua pandangan dalam situasi seperti berikut. Semua benda tersebut dihukumkan suci dengan istihalah oleh majoriti fuqaha daripada Hanafiyah, Malikiyah, Zahiriyah, Zaidiyah mengikut pandangan yang kuat Ibn Taymiyah dan Ibnul Qayyim. Antara hujah mereka ialah kaedah fiqh yang menghukumkan semua benda pada asalnya adalah suci dan harus, sama ada sejak awal kejadiannya ataupun selepas berubah daripada najis kepada benda suci. Penegasan ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Hadis yang menyatakan kesucian arak yang bertukar menjadi cuka dan halal untuk dimakan daripada Ummu Salamah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud perbuatan sama menghalalkan bangkai seperti halalnya cuka daripada arak. Selain itu, pandangan ini turut menegaskan bahawa rasional kenajisan sesuatu benda ialah disebabkan faktor kekejian yang membentuk nama dan sifat-sifat seperti bau, warna dan rasa. Faktor-faktor ini menjadikan sesuatu benda itu najis atau sebaliknya. Contohnya seperti kesucian jus perahan buah-buahan yang menjadi najis selepas bertukar menjadi arak. Seterusnya, apabila arak itu bertukar menjadi cuka, hukumnya adalah suci. Nyata bahawa sifat kenajisan pada sesuatu benda akan hilang dengan terluputnya sebahagian atau keseluruhan komponen yang membentuk najis. Oleh itu, perubahan sesuatu benda sama ada berasal daripada benda suci atau najis akan mengakibatkan berlakunya perubahan pada nama dan sifat. Seterusnya, lantaran itu, perubahan sesuatu benda bukan sahaja mengakibatkan perubahan semua sifat dan nama, malah turut membatalkan hukum yang terbina di atas nama tersebut. Perubahan kepada benda dan nama lain yang halal dan suci tidak dianggap sebagai najis dan haram kerana ia menjadi benda lain dan hukumnya lain. Seterusnya, sekiranya benda najis terurai di dalam air, maka Ibn Taymiyah
bertegas bahawa air tersebut adalah suci sama ada ianya sedikit ataupun banyak. Okey, baiklah. Seterusnya ialah pandangan kedua, iaitu pandangan Syafi'iyah, Hanbaliyah dan Abu Yusuf. Menurut satu pandangan menyatakan bahawa istihalah tidak berkesan menjadikannya suci. Pandangan ini diutamakan oleh Khalid Abdul Al-Alim Al-Mutawalli, Abdul Fattah Muhammad Idris, Mufti Kerajaan Mesir iaitu Nasir Farid Wasil dan Yusuf Al-Badri. Setiap benda yang diharamkan kerana zatnya seperti arak, babi, anjing, darah dan tahi dianggap najis kerana hukum asalnya adalah najis. Seterusnya, hanya arak yang bertukar kepada cuka secara semula jadi sahaja yang dihukumkan suci. Antara hujah pandangan kedua ialah hadis Ibn Umar dan Ibn Abbas yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW melarang para sahabat daripada memakan haiwan yang memakan kekotoran atau najis dan meminum susunya. Selain itu, semua najis aini menjadi najis. Najis tidak akan menjadi suci berdasarkan kias kerana darah yang berubah menjadi nanah. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Nazmi bin Muhammad Nasruddin dari kelas DSI 5A. Hari ini saya ingin menerangkan sedikit tentang aplikasi penggunaan muharamat pada masa kini. Pada masa kini, penggunaan babi, darah, bangkai dan arak tidak lagi berlaku secara konvensional dalam bentuk asal dan mentah. Sebaliknya, bahan baru telah dihasilkan dan diproses daripada seperti gelatin, plasma, darah, alkohol, gliserin dan sebagainya digunakan secara meluas. Realiti ini memberi kesan kepada hal ehwal penggunaan peringkat domestik seperti di Malaysia apabila menyebabkan produk-produk import yang berkaitan dengan sumber berkenaan. Perkara ini telah dibuktikan menerusi laporan beberapa persatuan pengguna seperti Persatuan Pengguna Pulau Pinang 2006, Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM dan juga pernah didedahkan dalam media massa tempatan. Contohnya seperti gelatin. Sebenarnya kita tahu gelatin ini kepelbagaian dalam membuat seperti masakan dan bahan farmasi. Masakan ini dia boleh seperti daripada kepelbagaian makanan. Sebagai contoh, santapan manis, jajan ataupun makanan-makanan ringan. Selain itu juga untuk dalam farmasi inilah ia berkaitan dengan ubat-ubatan. Ini menghasilkan dengan banyaknya dengan produk kecantikan dan sebagainya. Hai, Assalamualaikum. Saya Ina dari kelas 5A. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan topik yang seterusnya, iaitu kesan penerimaan istihalah terhadap fatwa pada masa kini. Kalau diikutkan, terdapat perbezaan pandangan mengenai kesan penerima istihalah yang jelas mempengaruhi keputusan fatwa dalam beberapa institusi Islam tau. Jadi, saya akan kongsikan beberapa contoh mengikut pandangan mereka. Yang pertama, menurut Islamic Fiqh Council IFC, iaitu situasinya, seseorang pesakit muslim diharuskan mengambil pelbagai ubat yang mengandungi alkohol pada skala yang kecil. Sekiranya sukar untuk menemukan ubat yang free alkohol, jadi mereka bercadang boleh, tetapi dengan nasihat pakar perubatan yang dipercayai dan jujur dalam berkejaya dia. Seterusnya, pada pendapat Hal Ehwal Agama Islam Malaysia dan Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri-Negeri pula, panjang pula ya, mereka hanya mengharuskan penggunaan gelatin daripada sumber harus dan haiwan yang disembelih secara syar'i. Dan mereka juga bercadang untuk mengharamkan apa yang diperbuat daripada benda haram seperti kulit dan tulang babi serta pelbagai haiwan haram yang lain.
Selain itu, bagi Al-Lajnah Al-Daimah dalam Fatwa nombor 22/281, Kerajaan Arab Saudi memutuskan jika seseorang meyakini atau bersangka kuat bahawa terdapat campuran daging, lemak atau sebut tulang babi dalam makanan, ubatan atau ubat gigi dan seumpamanya, maka bahan tersebut tidak harus dimakan, diminum dan digunakan. Sekiranya berlaku timbul keraguan, bahan tersebut hendaklah dijauhi berdasarkan hadis yang menyuruh umat Islam meninggalkan perkara yang meragukan serta menerima pakai konsep istihalah yang diputuskan oleh The Islamic Organization for Medical Science IOMS. Akhirnya, apa yang saya boleh simpulkan di sini adalah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan mereka mengambil pendirian ketat berasaskan ikhtiar dengan mengambil kira kemaslahatan pengguna Islam tempatan berbanding kalau kita tengok dengan keputusan The Islamic Organization for Medical Science IOMS dan IFC serta Al-Lajnah Al-Daimah tadi. Mereka kelihatan agak berhati-hati dalam menerima legitimasi konsep istihalah dalam produk penggunaan yang berasal daripada unsur haram. Jadi setakat itu saja semua. Harap kamu semua dapat mengambil iktibar daripada contoh ini. Kita pergi kepada rakan saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris bin Johari daripada kelas DSI 5A. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Jika anda teliti dengan betul, amalan fuqaha, standard pengesanan kesan haram yang tidak kelihatan iaitu maknawi, sudah dianggap bersih sekiranya tiada lagi kesan fizikal najis seperti bau, rasa dan juga warna pada foam baharu tersebut. Standard ini boleh diguna pakai dalam keberkesan istilah bagi melakukan terhadap elemen-elemen kenajisan dan kekotoran suatu bahan setelah perubahan berlaku. Secara teori, penerimaan istilah boleh dianggap sebagai satu ruang yang dimandangkan oleh syarak untuk mempermudahkan urusan penggunaan umat Islam pada masa kini. Akan tetapi, di Malaysia hal ini mungkin agak sukar disebabkan banyak faktor utama pendirian institusi agama setempat seperti Majlis Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam dalam Malaysia dan Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri-Negeri yang berpegang teguh pada pendapat mazhab Syafi'i yang menolak istilah. Namun kajian ini berpendapat bahawa pandangan fuqaha yang menerima istilah secara mutlak mungkin sesuai diamalkan oleh konteks minoriti Islam di negara-negara lain. Seperti di Amerika Latin, Eropah Timur, Rusia, Korea dan Jepun. Kebanyakan produk makanan, minuman dan juga ubat-ubatan yang dihasilkan sememangnya mengandungi gelatin. Sementara sumber halal sukar diperoleh melainkan terpaksa melalui kehidupan yang susah iaitu kehidupan musyaqqah. Keadaan tersebut berbeza di negara-negara Islam seperti Malaysia, Indonesia dan juga negara Islam di Timur Tengah yang kaya dengan sumber halal. Begitu juga dengan negara bukan Islam yang memudahkan akses minoriti Islam kepada sumber halal tanpa halangan seperti di Amerika Syarikat dan juga di United Kingdom. Keperluan darurat atau kesulitan pengguna Islam domestik perlu dilihat secara terperinci berdasarkan bidang penggunaan seperti makanan, farmasi ataupun komestik. Kerana pada waktu darurat, pengguna Islam dibenarkan menggunakan pelbagai muharamah